Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaif halkum jami'an? Alhamdulillah. Okey, bertemu lagi kita dalam kelas Ketikan Sastra Arab pada minggu ke-9. Okey. Jadi sebelum ini antum pernah mengikuti kelas dengan saudari Syuhada kan? Okey, jadi Syuhada ada memperkenalkan satu teori, iaitu teori apa nama dia, daripada Manaskanah kan? Textualism kalau tak silap. Okey. Itu sebenarnya adalah contoh dalam dunia ni ada banyak teori sastra. Jadi biasalah yang popular ada, yang kurang popular ada, yang ikut negara ada, macam-macam. Jadi dalam kelas Kritikan Sastra Arab ni saya akan perkenalkan teori-teori yang terkenal dalam peringkat antarabangsa lah, yang mana yang selalu digunakan. Sebenarnya tidak semestinya kalau awak nak kaji sesuatu karya atau awak perlu guna teori yang saya ajar ni. Tapi ini saya hanya pick beberapa sahaja supaya antum ada pendedahan lah mengenai teori-teori ini. Itulah saya harap antum semua dapat berlapang dada, bersiap sedia, sebab Kritikan Sastra ni saya akan ajar ataupun tolong guide antum semua bagaimana nak menganalisis sesuatu karya tu. Kini selama ni mungkin antum semua dah biasa membaca karya-karya, tetapi cara pemikiran dan cara analisis tu berlainan mungkin kan. Mungkin secara dari dasar saja. Tapi kali ini saya akan tolong guide antum macam mana nak analisis karya kritik sastra secara secara lebih kreatif dan kritis. Okey? Mula-mula mungkin dengar macam susah, tetapi sebenarnya menyeronokkan tau, it's fun. Nanti lama-lama insya-Allah antum akan biasa. Okey, so don't worry. Kalau antum rasa macam susah ke tak faham ke, boleh bertanya. Okey, jangan risau, jangan malu nak bertanya. Okey, dan saya harap awak semua akan enjoy lah macam mana apabila antum belajar sesuatu yang baru. Okey, jadi pada minggu ini saya nak bawa antum semua untuk mengenali formalism. Okey, satu teori barulah. Okey, nanti kita akan berlatih dari satu teori ke satu teori. Kemudian nanti antum lah yang akan pilih mana satu yang antum selesa kan. Tapi tak apa, kita cuba satu demi satu dahulu. Okey, jom. Formalism. Jadi pada minggu ke-9 ini topik pembincangannya ialah pengenalan formalism. Saya nak bagi secara umum saja. Kemudian macam mana membaca dari kacamata seorang formalis. Okey, yang mana benda-benda yang penting yang perlu dilihat, okey, adalah bentuk, pemilihan perkataan dan perpaduan. Itu tak apa, saya akan terangkan lebih mendalam selepas ini. Lagi perkara yang tidak muncul dalam kritikan formalis. Ni biasalah setiap teori, setiap kritikan ni dia ada style dia kan. Dia ada cara dia tersendiri. Jadi ada benda yang dia tak berapa suka nak tengok. Ada berapa dia tak suka ikut. So it's up to them kan. Kita belajarlah macam mana. Dan seterusnya adalah menulis analisis dari kacamata formalis. Okay guys, let's go. Okay, pengenalan formalism. Apa benda formalism ni? Okay, formal, biasalah. Tapi saya nak beritahu bahawa ia juga dikenali sebagai new criticism. New barulah, tapi bukanlah baru, maksudnya baru keluar minggu lepas ke apa kan. Di satu approach yang baru. Okey, dan metod analisis sastra ini adalah yang paling berpengaruh bagi pembaca abad ke-21. That's why saya nak ajar benda ni, sebab di antara yang paling popular kan, supaya antum dapat mengetahui lah benda yang trendy dalam kritikan sastra. Dan formalism ni dia menekankan pembacaan mendalam. Okey, bukan baca
gitu-gitu je tak kan, mendalam, ataupun dalam bahasa Inggeris kita panggil dia close reading. Close tu bukannya close tutup. Okay, close tu adalah close mendalam maksud dia. Nah, fokus terhadap teks sebagai hasil sastera. Okay, dia fokus pada teks. Itu yang utama dia. Dan antara orang yang terkenal dalam hal-hal formalism ni adalah Mikhail Bakhtin. Nama dia adalah orang Rusia. Okey, dia adalah antara pemikir teori sastra yang paling dikenali pada abad ke-20. Okey, dia punya idea dia apa yang banyak digunakan dalam formalism. Jadi thesis PhD saya guna Mikhail Bakhtin punya. Dan antara dia punya idea dia, antara terma-terma yang diperkenalkan oleh Bakhtin ni adalah contohnya dialogism. Saya beritahu sedikit lah, dialogism ni adalah dialog ataupun perbualan, tapi bukan perbualan yang secara lafzi tu, maksudnya bukannya perbualan kita bercakap-cakap dengan orang, tapi adalah perbualan idea. Dia sedikit abstrak sikit kan. Okay. Lepas tu heteroglossia. Heteroglossia ni lebih pada benda yang ada banyak makna. Dan polifoni. Okay, tak apa. Nanti boleh tengok secara mendalam. Nantilah saya tak nak terlalu suka, nanti awak terkejut, awak tak suka dah pula ketika sastra ni. So kita sikit demi sikit kita kenal. Okay. Membaca dari kacamata formalis. Okey, macam mana seorang formalis ini membaca? Okey, contohnya awak ada dapat satu karya kan. Karya saya lebih suka cakap pasal prosa lah. Prosa ni awak pun tahu lah kan. Cerpen ke novel ke apa dan sebagainya. Puisi pun boleh of course kan. Tapi saya lebih suka cakap pasal prosa. Kalau seorang formalis ini membaca, dia akan baca secara teliti dan mendalam berkali-kali. Bukan sekali saja. Sebab biasalah bila kita baca sesuatu, mungkin sekali kita baca, kita faham lain. 2 kali kita baca, kita nampak benda lain kan. So, itulah dinamakan close reading. Kan sebab kita akan berfikir dan analisis ketika membaca. Bukan kita baca, baca, habis tutup. Tak kan? Okay. Kemudian, seorang formalis, yang kedua, dia akan nampak, dia akan detect pengulangan perkataan dan image, corak bunyi, kepelbagaian makna dan dialog sama-sama. Sebab tu saya kata, bila formalis ni baca, dia banyak berfikir. Sebab dia tak baca sekali harung tu diterima seadanya. Tidak. Dia banyak ada macam mana? Ada rasa curiosity tu, rasa ingin tahu. Contohnya, dia nampak ada perkataan contohnya perkataan muda selamanya. Contoh. Perkataan muda selamanya ni banyak kali benda perkataan yang sama tu berulang di dalam karya itu. Muda selamanya. Sikit-sikit muda selamanya. Jadi, faham tak? Dia akan nampak, dia akan detect, patut dia akan fikir kenapa diulang. Kan, macam-macam lah. Saya cakap lagi. Lagi contoh dia image. Kan, image contohnya awak perasan dalam karya tu dia banyak cerita pasal bunga-bungaan ke. Contoh kan. Dalam dia punya karya, dalam perenggan itu, mesti dalam satu perenggan tu mesti ada masuk ke satu jenis bunga ke. Contoh kan. Corak bunyi ni selalu benda-benda yang ada rima kan. Puisi ke ataupun kadang-kadang prosa tu pun dia berima kan. Kepelbagaian makna. Kadang-kadang satu perkataan tu dia ada banyak makna. Dia bukan satu makna lafzi saja, ada banyak-banyak maksud. Mungkin juga ataupun dialog sama-sama. Maksudnya dialog yang memberikan kita rasa ragu-ragu. Apa benda kejadian ni aku cakap ni kan. Contohnya. So, kadang ada dialog tu macam sangat abstrak, tak faham kan. Okey. Seterusnya, kalau seorang formalis ni dia baca, unsur-unsur yang diperhatikanlah bentuk, pemilihan perkataan, perpaduan dan unsur sastra. Saya akan terangkan. Okay, let's go. Apa maksud bentuk itu? Okay. Bila seorang formalis ni baca, dia tengok bentuk. Adakah karya yang dia baca ni berdasarkan bentuk klasik? Awak tahulah kan. Macam kita bentuk klasik.
Kalau bahasa Melayu kita ada pantun ke, gurindam ke kan, ataupun dari segi bentuk sajak baru. Kalau contoh Melayu kan sajak tu dia tidak ada rima yang tetap, dia bebas je kan. Contoh macam tu kalau bahasa Arab pun ni adakah dia berdasarkan ghazal punya style ke kan, rubai ke dan sebagainya. Okey. Lepas tu dia tengok juga. Ini kan yang benda-benda saya bagi ni adalah contoh-contoh macam mana seorang formalis membaca. Tak semestinya kena macam ni tau. Tak semestinya macam ni, tak semestinya kena ikut urutan. Ni saya bagi idea macam mana kan. Sebab mungkin awak pun terfikir, macam mana lah maksud Ustazah ni kan nak baca sebagai formalis macam mana. So ni sebagai idea. Okey, yang kedua. Bagaimanakah perjalanan plot karya tersebut? Awak baca kan, plot tu jalan cerita lah. Adakah secara kronologi? Kronologi ni ikut aturan. Contohnya pukul 8, ataupun pukul 10. Contoh. Ataupun ada Januari, Februari, Mac dan seterusnya. Ataupun dia jenisnya flashback, throwback, imbas kembali. Tiba-tiba ke depan, tiba-tiba ke belakang. Ada kan cerita macam tu kan? Cerita macam tu kalau yang dia berubah-ubah, dia punya setting time tu, kita kena sentiasa alert lah. Tiba-tiba ni pada masa depan, tiba-tiba masa sekarang, tiba-tiba masa dulu. Dia kena alert. Okey. Lagi, adakah pengakhiran karya mengejutkan atau memuaskan hati anda? Mengejutkan tu ada positif negatif lah. Mengejutkan maksudnya mungkin mengejutkan yang memberi awak rasa gembira. Ada yang macam, itu pun ada juga kan. Atau memuaskan hati anda atau tidak kan. Okey. Seterusnya, adakah pengakhiran karya digarap dengan kemas atau dibiarkan tergantung? Ini pun satu. Kadang-kadang ada ending cerita tu rasa kita puas hati kan, rasa macam pandai dia buat ending ni, memang puas hati lah. Tapi ada juga yang macam tergantung, yang juga kan. Saya minum air. Ni waktu ni tak, waktu malam. Sekejap. Okey. Kemudian, adakah anda dapat mengesan sebarang pengulangan perkataan, gambaran atau bunyi yang macam saya katakan tadi? Okey. Lepas tu, adakah pengulangan tersebut membentuk sebuah corak atau ia timbul secara berselerak? Maksud saya kat sini, contohnya bila ulangkan suatu perkataan tu, adakah dia membentuk suatu macam, saya bagi contoh bila dia tak sebut secara terus terang dalam cerita tersebut, tapi kan dalam dia punya perenggan ni kan, setiap perenggan tu ada cerita, mesti ada elemen-elemen atau gambaran yang menunjukkan kepiluan dan kesedihan. Faham tak? Jadi benda-benda gambaran tu sentiasa dicakap secara konsisten dan teratur, dia memberikan kita satu aura kesedihan. Contoh, macam mana nak tahu? Tu memang kena belajar sendirilah, kena baca. Ataupun dia timbul secara berselerak. Contohnya dia cakap pasal elemen kesedihan tu, tapi sekejap ada, sekejap tak ada. Itu berselerak pula kan, payah. Okey. Dan seterusnya, jika anda lukis carta pembentukan plot karya, tahu kan? Contohnya, dan plot tu jalan cerita, lepas tu ada yang mendata, ada yang climax, ada anti climax kan, ada naik turun. Apakah bentuk yang akan terhasil? Ada yang macam kalau lukis tu dia akan bentuk naik ke atas, ada yang naik turun macam ombak laut kan. Jadi tengok macam mana kalau awak lukis jadi bentuk macam mana. Okey, ini contoh untuk bentuk. Mari kita tengok seterusnya. Pemilihan perkataan. Okey. Pemilihan perkataan ni maksudnya ialah perkataan yang digunakan dalam karya tersebut lah. Okay, kita tengok denotasi. Denotasi ni selalunya in English you call it denotation, adalah perkataan yang memberi maksud yang terus terang lah. Terus terang bagi tahu maksud dia. Ataupun konotasi. Dia cakap benda lain tapi maksudnya benda lain. Ini benda ni biasalah kan. Kita ni kan contoh-contohnya benda-benda yang kita satira, kita peli-peli orang, kita cakap benda lain, maksud kita lain kan. Contohnya paling senang lah. Anak yang kita sayangi, adik yang kita sayangi tu, disepah kan, barang kat rumah. Cakap, budak bertuah ni. Faham tak? Dia cakap betul lah, maksud dia lain kan. Bukan.
dia tengah marah tapi dia cakap betul lah. Faham tak? Macam-macam tu. Okey. Simbol. Okey, simbol ni biasalah kan. Faham. Okey. Jadi, cadangan cara analisis untuk pilihan perkataan ni, ni saya banyak ajar secara teori, secara praktikal lah. Macam mana? Contohnya, kalau ada nampak perkataan tak faham dalam karya tersebut kan, macam apa kerja dah yang aku cakap ni kan, catat ataupun highlight ataupun garis. Kemudian cari perkataan yang muncul lebih daripada sekali. Perkataan yang sama muncul lebih daripada sekali, dan adakah maknanya berubah? Kan, contohnya dia suka cakap bertuah dalam karya itu, tapi bertuah pertama maksud lain, bertuah kedua maksud lain. Dia berdasarkan konteks dan cerita tersebut lah. Kan, awak kena baca baru boleh faham perkataan dalam karya tu. Okey, seterusnya cari perkataan yang membawa maksud yang sama-sama. Okey, macam perkataan yang ini, dia ni cakap pasal A ke, cakap pasal B ke, jadi awak juga hanya awak je boleh detect yang mana satu perkataan yang membawa maksud sama-sama. Okey, lagi contohnya cari perkataan atau ayat yang boleh dikaitkan dengan benda lain. Sekaligus memberi makna yang sedikit berbeza pada perkataan tersebut. Contoh kalau digunakan contohnya sekarang contoh kalau guna perkataan apa stay at home, dia dikaitkan dengan PKP ke kan, ataupun berkaitkan dengan tak boleh balik raya ke, macam tu. Okey, contohlah. Okey, lagi adakah terdapat kekaburan pada suatu perkataan? Kalau ada, adakah perkataan tersebut memberi gambaran makna yang berbeza? Ni biasalah awak kena banyak asking questions to yourself. Betul ke? Faham ke? Tidak ke? Okey? Ni namanya kita nak analisis secara kritis dan kreatif. Mula nak berfikir secara mendalam. Rasa lain tak kali ni? So macam, macam ni rupanya tengok karya, macam ni rupanya nak berfikir. Itu kan? Okey. Kita tengok pula perpaduan. Apakah maksud perpaduan? Perpaduan kaum, itu memang betul lah. Tapi perpaduan di sini maksudnya aspek, saya tulis aspek-aspek. Aspek-aspek yang memberi kerjasama, dan saya buat inverted comma tu, untuk membentuk karya secara keseluruhan. Okey, contohnya image atau perumpamaan yang membentuk corak di dalam karya. Okey, ni benda ni di abstract sikit lah. Awak kena faham-faham. Contoh dia, cara analisis perpaduan ni, apakah image yang kerap muncul dan dihuraikan dalam karya tersebut? Ini caranya macam mana kita tengok beberapa benda dia bekerja sama untuk membentuk sesuatu. Itu namanya perpaduan. Okey. Lagi, adakah beberapa image muncul dan membentuk makna yang tertentu? Okey, contohnya saya nak bagi image pasal contohnya kembara lah kan, saya punya bidang. Dia cerita pasal unta, ni Arab punya lah, cerita pasal unta, cerita pasal padang pasir, cerita pasal pedang, cerita pasal air, bekas air yang dalam bunjuk orang Arab tu dan sebagainya. Itu contohnya image-image yang muncul dan membentuk makna rehlah contohnya. Okey. Lagi, apakah paradoks yang ada dalam karya? Adakah ia ironik? Paradoks tu tahu kan? Benda yang bertentangan. Ada tak? Dia cakap lain, tapi maksud lain kan? Adakah ia ironik? Adakah ia membeli ke ataupun macam? Fahamlah. Awak kena cuba detect, mempersoalkannya. Dia tak akan beritahu, saya lah paradoks. Tak ada. Awak yang kena faham-faham. Okey? Asyik. Terbatuk saja saya. Okey, sorry kena minum air kali ni. Dia macam suara hilang. Okey. Dan adakah penggunaan image, perumpamaan, simbol, rima dalam karya itu konsisten? Macam tadilah. Kan, istiqomah ke tidak ke, ikut suka hati badak dia sekejap ada dekat permulaan dengan akhir sekali. Contohnya, awak lah yang kena menilai semua tu. Okey? Tengok ada kerjasama tak dalam perpaduan ni.
Okey. Jadi saya cakap tadi pasal formalism, dia banyak tengok dari segi bentuk, pemilihan perkataan dengan perpaduan. Okey. Itu fokus dia. Jadi perkara apa yang tidak muncul dalam kritikan formalis, tidak muncul dalam kritikan formalis, tapi dalam kritikan teori lain ada ya. Okey. Apa nanti kita belajar? Parafrasa. Parafrasa ni paraphrase in English. Maksudnya ayat A, kita olah sikit ayat dia, maksud dia sama tapi ayat dia dah lain. Okey? Orang formalis ni tak suka parafrasa ni. Bagi dia sebarang pertukaran, sama ada bentuk ke, pemilihan perkataan ke, atau alat perpaduan ke, akan menghilangkan identiti karya tersebut. Okey? Jadi dia nak benda yang asli je. Paraphrase dia tak mau. Ni keunikannya akan hilang bagi orang formalis lah. Bagi dia kalau parafrasa ni keunikannya hilang. Oleh itu, sebarang perubahan pada perkataan atau sudut pandangan akan mengubah makna karya asli. Sekaligus ia tidak dianggap sah. Okey? Ini untuk benda-benda yang macam karya tu, contohnya ada banyak edisi kan. Ada edisi 1, edisi 2. Jadi ayat dia dah tak sama. Dah ada orang paraphrase ke. Dia macam tak berapa berkenan. Dia nak yang asli saja. Okey? Seterusnya adalah niat. Bagi formalis, niat penulis tidak penting. Contohnya, penulis tu menulis karya tersebut kerana apa? Kan? Bagi orang formalis ni, itu tak kisah lantak lah kau nak tulis sebab apa. Yang aku nak tengok kau punya karya semata-mata. Tak payahlah kau nak hajat apa-apa, tak kisah. Contoh. Tapi orang pengkritik sastra lain mungkin dia sangat penting kan niat penulis tu. Contohnya ada penulis ni dia tulis kerana disuruh oleh raja dia. Sultan dia suruh menulis. Jadi niat dia untuk memenuhi permintaan sultan. So kita boleh assume bahawa bila dia tulis untuk sultan, jadi dia kena cover sikit tulisan itu. Tak boleh nak terlalu lantang sangat, nanti tak pasal kena dengan sultan kan. Itu kalau pengkritik yang lain lah. Tapi kalau untuk formalis, dia tak peduli kan. Okey. Apa lagi perkara tidak muncul dalam kritikan formalis adalah biografi. Inilah. Formalis ni memang dia tengok teks tu je lah, karya. Dia tak ada nak kait dengan benda luar. Bagi dia, okey, biografi. Biografi tahu kan latar belakang. Okey, menarik, tapi menyumbang sikit saja ke arah memahami makna karya. Dia tak masuk sikit pada karya itu sendiri. Jadi, bagi dia, karya bukanlah penulis dan penulis bukanlah karya. Kekeliruan antara dua itu akan menjauhkan pembaca dari pemahaman karya tersebut. Ini formalis cakap gitulah. Jadi, dia nak fokus pada penulisan tu sahaja. Tak payahlah nak cerita pasal penulis. Ini formalis cakap. Dan seterusnya adalah kesan. Okey. Dengan menilai kesan karya terhadap pembaca, terutama dari segi emosi, perhatian kritika akan beralih daripada karya tersebut pada kesan sahaja. Jadi, macam mana saya katakan tadi lah, formalis ni dia ta'asub sikit pada benda teks tu. Dia tak pengaruh dengan benda luaran. Biografi ke, niat ke, adakah pembaca suka ke tak suka kebacaan tu, dia nak fokus pada teks tu sendiri. Sebab ada kalau macam contohnya orang teori sastra lain, dari segi kesan pembaca tu ni ambil kira. Contohnya pembaca-baca best, macam mana dia analisis, ada pelbagai cara analisis. Tapi kalau untuk formalis, tidak. Dia nak teks semata-mata. Dan kenapa dia keburukannya adalah pendekatan yang kesan tu, nak tengok kesan tu, akan memberikan hasil yang subjektif dan menyukarkan. Dia terlalu abstrak, macam nak cakap pun tak boleh. Okey, kita tengok seterusnya. Bagaimana kita nak menulis analisis dari kaca mata formalis? Okey, tadi saya cakap pasal membaca, sekarang kita menulis. Dengar betul-betul nak. Anak-anakku sekalian, saya cakap ini adalah contoh idea bagaimana nak menulis analisis dari kacamata formalis. Sebab saya tak nak awak macam blur kan. Jadi saya nak beritahu sikit-sikit lah. Tetapi ini adalah contoh guide. Tak semestinya awak ikut 100%. Terpulang.
Okay, terpulang. Cuma saya bagi idea je. Nanti macam mana awak nak buat, itu terpulang pada awak. Okay? Mari kita tengok. Sebelum menulis. Maksudnya sebelum menulis analisis tu lah. Okay. Seorang formalis ni dia akan lihat semula teks. Kan saya cakap tadi, dia tak baca sekali. Dia akan cari corak seperti perkataan yang berulang. Okay, bukanlah ada orang pergi lukis corak zig-zag dalam buku tu. Nah. Maksud saya corak idea ke perkataan ke. Dia akan juga tengok konotasi, benda yang ada banyak makna. Lepas tu dia akan try menulis gaya bebas, ataupun orang panggil free writing pun boleh juga. Sebelum menulis tu dia free writing dulu sebab nak balance engine, nak keluarkan idea kan. Dan mulakan dengan simbol atau image yang kuat. Okey, ini pun boleh juga sebab dia dah baca dulu kan, jadi dia tahu image mana, dia tahu simbol mana yang boleh diangkat dalam analisis dia. Okey, mari kita tengok bagaimana nak menulis pendahuluan. Okey, jadi saya sekarang ni nak kongsi dengan awak bagaimana menulis analisis ni. Analisis biasalah bila awak menulis kan ada pendahuluan, ada isi, ada body dia, badannya dengan penutup. Jadi saya untuk analisis awak ni mungkin saya bayangkan dalam 2-3 muka surat je lah kan. Bukan analisis satu tesis kan. Ni contoh saya baru nak ajar awak basic ni. Okey, macam mana menulis pendahuluan? Selalunya, analisis selalunya bukan semestinya. Okey, boleh faham Selalunya, analisis formalis ini bermula dengan kesimpulan. Kesimpulan dulu. Sabar. Kesimpulan ni cerita secara umum lah tentang bagaimana pelbagai unsur dalam karya itu bergabung membentuk satu makna. Macam mana tu Ustazah? Ini cara kadang-kadang ada pelbagai simbol, pelbagai perkataan digunakan dalam karya itu untuk memberi satu makna yang lain. Macam saya cakap tadi, contohnya ada ulang perkataan, ada pasal candle, pasal contoh cerita pasal candle, cerita pasal bunga, cerita pasal rama-rama. Kan selalu mula-mula macam tu kan kita suka cerita pasal jasa guru kan, rama-rama, candle lah, apa benda tu. Jadi dia membentuk makna pengorbanan guru, contoh. Okey, faham tak? Jadi awak kena banyak berfikir ketika membaca sebagai seorang formalis. Kita tengok lagi menulis pendahuluan macam mana. Kan, dia dah mula dengan kesimpulan tu gambaran umum lah. Kemudian diterangkan topik dalam analisis ni dan tujuan penulisan kepada membaca. Dia menulis ni sebab apa, semua contoh Okey. Kemudian pendahuluan yang lebih menarik, ni kita nak bagi contoh lah kan, buat pendahuluan lebih pendahuluan ni penting kan sebab dia adalah first impression. Boleh kita nak jadi catchy and trendy. Okey. Macam mana nak bagi dia lebih menarik? Kita terus lampirkan petikan daripada teks yang dibaca. Contohnya start je ada petikan karya tersebut. Okey. Contohnya anda mulakan dengan satu petikan daripada teks kajian dan terangkan mengapa petikan itu penting. Dia macam cara kita nak attract orang kan, kita letak petikan, mereka macam teruja, nak baca lagi. Macam itulah. Okey. Itu pendahuluan. Macam mana tulis badan analisis tu? Isi dia. Okey, analisis awak ni akan tertumpu pada bagaimana pelbagai unsur dalam karya tersebut membentuk makna khas. Okey. Betul ke Ustazah? Benda ni, unsur-unsur ni dibagi maksud ni. Mungkin awak akan persoalkan begitu. Macam ni dia tak ada black and white, hitam dan putih. A tambah B jawapannya C. Tidak. Jadi awak bebas untuk membuat spekulasi. Tapi jangan buat secara kosong. Maksudnya awak kena ada hujah lah bagi sebab. Jadi awak lah yang kena tengok. Itu namanya kreatif dan kritis. Mungkin awak akan menyentuh tentang bentuk, macam saya ajar tadi bentuk, pemilihan perkataan dan perpaduan yang wujud dalam teks. Okey. Sebab ada perkataan ni macam ni, ada perpaduan ke apa, ke bentuk ke apa. Contoh Okey. Okey, sambung lagi. Menulis bahan analisis ni. Contohnya, jika ada sesuatu image atau perkataan yang berulang banyak kali, anda boleh jadikan ia sebagai isu paling utama dalam perbincangan. Awak kena ingat analisis ni dia bukanlah pengumpulan data. Maksudnya
Contohnya ada simbol. Tak semestinya awak kena cerita pasal setiap simbol dalam karya tu. Awak hanya pilih benda-benda simbol yang paling best ataupun paling kuat untuk dihuraikan. Macam tu ya. Ini maksudnya kat sini, kalau ada nampak imej ke perkataan yang ulang-alik kali, awak boleh jadikan ia sebagai isu penting yang paling utama pembincangan. Sentuh satu dulu, banyak satu. Okay. Seterusnya, anda juga boleh membincangkan paradoks atau ironi dalam karya tersebut. Bincang macam mana? Awak terangkan bagaimana ia mencipta ketegangan, tension, dan dia penyelesaian tu, pengurangan tension tu memberikan kepuasan atau tidak. Okay? Of course, awak kena sertakan dengan contoh. Janganlah kau cakap aja tapi tak ada contoh kan. Okay. Kalau cakap dia tak ada contoh tu macam SS pula. SS tu apa? Syak sendiri. Okay. Seterusnya. Lebih baik susun perbincangan anda berdasarkan unsur sastra yang anda kaji. Contohnya awak kaji pasal bentuk dulu, pasal pengulangan perkataan, kemudian pasal perpaduan. Okay? Bincang berdasarkan unsur tu. Jangan bincang secara jalan cerita. Contohnya daripada Januari, Februari, Mac kan. Sebab kenapa tidak digalakkan buat berdasarkan kronologi? Jika anda buat secara kronologi, ada kemungkinan awak akan sekadar rumuskan karya tersebut dan tidak membuat analisis. Kalau ikut skema sangat kan, tak ada. Awak yang awak yang analisis berdasarkan unsur yang awak pilih. Okey. Ini contoh dia. Awak kena ingat sekali lagi bahawa benda-benda yang saya cakap ni adalah idea. Macam mana awak nak buat, nak pilih yang mana cara, terpulang pada awak. Okey, dan terakhir adalah menulis kesimpulan. Okey, bila awak tulis pendahuluan ada, isi dia ada, tempat menulis kesimpulan pula. Ini adalah tempat yang sesuai untuk menulis secara umum. Kaitan antara bentuk dengan isi kandungan karya tersebut. Kan awak dah bincang pasal bentuk-bentuk tu, awak kaitkanlah secara kesimpulan. Faham je lah kan. Kita recap balik dan kita bagi pendapat ke apa dalam analisis dan bahagian kesimpulan. Okey, inilah contohnya macam mana orang nak menulis analisis dari kacamata formalis. Mungkin awak sebenarnya payahnya contoh lah kan. Tak apa. You try first. Okay, tak apa. Kita belajar sedikit demi sedikit. Okay, saya faham mungkin orang macam aduh payah susah. Saya tak tahu macam nak buat. Contohnya kan. Tak apa. Awak rujuk PowerPoint yang saya dalam video ni. Lepas tu awak cuba. Try sikit-sikit. Dan saya tak expect pun awak untuk tulis tesis ke, satu bab ke, berkaitan mana ni lagi lah. Saya nak mengajar awak sikit-sikit ni. Awak tulis dalam analisis awak mungkin dalam 2 muka surat. Ataupun 3 muka surat pun dah cukup. Jadi pendek-pendek je dulu. Kan? Belajar macam mana nak berfikir secara kreatif dan kritis. Okay? So, ini adalah secara umum lah saya punya penerangan tentang formalism. Nanti saya akan berikan tugasan di dalam bahagian yang khas. Okey, saya beritahu sikit lah kat sini. Saya akan minta awak pilih satu cerita pendek. Tak kisahlah yang awak pernah pilih sebelum ni pun tak apa. Yang baru pun tak apa, terpulang. Kemudian saya nak awak analisis sebagai seorang formalis. Formalis bukan benda lain. Formalis. Jadi, it's up to you berapa muka surat. Tapi tak payahlah panjang-panjang sangat kan. Awak baru nak bermula. 2-3 muka surat tu dah memadai. Okay. So, saya harap awak faham lah formalism ni. Mungkin awak rasa macam alamak macam susah sikit ke. Tapi tak apa. Saya akan tolong lagi. Cuma kalau awak ada masalah, awaklah tanya saya. Saya mana tahu awak faham ke tidak. Kan. Okay. Lepas ni saya kata saja. Terima kasih banyak kerana mendengar. So, jangan lupa fahami dan cuba belajar mengkaji atau analisis sebagai seorang formalis. Okay. Sampai saja, jumpa lagi pada kelas akan datang. Selamat Hari Raya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.